Yoel. Yoel bab 1. Firman Tuhan yang turun kepada Yoel anak Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, dan pasanglah telinga. Wahai seluruh penduduk negeri, pernahkah terjadi hal semacam ini pada zamanmu, atau pada zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang berikutnya. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pengerat telah dimakan oleh kerumunan belalang besar. Apa yang ditinggalkan oleh kerumunan belalang besar telah dimakan oleh belalang pelahap. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pelahap telah dimakan oleh belalang pemusnah. Bangunlah, wahai para pemabuk, dan menangislah, meraung-raunglah, wahai semua peminum air anggur, karena air anggur baru, sebab air anggur itu telah dilenyapkan daripada mulutmu. Sebuah bangsa telah maju menyerang negeriku, kuat dan tidak terhitung jumlah mereka. Giginya seperti gigi singa, dan taringnya seperti taring singa betina. Pokok anggurku telah dirosakkannya, dan pokok araku telah dijadikannya serpihan. Disiatnya kulitnya, sama sekali lalu dibuangnya, sehingga cabang-cabangnya menjadi putih. Meretaplah seperti anak dara yang memakai kain perkabungan, kerana tunangan pada masa mudanya. Persembahan bahan makanan dan persembahan minuman telah dilenyapkan daripada bait Tuhan. Para imam berkabung, yaitu para petugas Tuhan. Ladang musnah, tanah berkabung, kerana gandum musnah. Buah anggur mengering dan minyak menyusut. Kecewalah, wahai petani, meraung-raunglah, wahai pemelihara kebun anggur, kerana gandum dan kerana barli, sebabnya hasil tuaian ladang telah musnah. Pokok anggur layu, pokok ara merana, pokok delima, juga pokok kurma dan pokok apel, semua pokok di padang layu. Sungguh, kegirangan layu daripada kalangan anak manusia. Pakailah kain perkabungan dan merataplah, wahai para imam, meraung-raunglah, wahai para petugas mazbah. Masuk dan bermalamlah dengan memakai kain perkabungan, wahai para petugas Allahku, kerana persembahan bahan makanan dan persembahan minuman telah ditahan daripada bait Allahmu. Adakanlah hari puasa, maklumkanlah perhimpunan jemaah yang suci, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri di bait Tuhan, Allahmu, lalu berserulah kepada Tuhan. Aduh, hari itu, sungguh, hari Tuhan sudah dekat dan akan datang sebagai pemusnahan daripada Yang Maha Kuasa. Bukankah makanan telah lenyap di hadapan mata kita? Begitu juga kesukaan dan kegembiraan dari bait Allah kita. Benih-benih menjadi layu, berkerepot di bawah tanah. Kepuk-kepuk kosong melompong. Jelapang-jelapang runtuh karena gandum telah layu. Betapa binatang-binatang berkeluh kesah. Kawanan-kawanan lembu gelisah karena tidak ada lagi padang rumput mereka. Malah yang menderita sama ialah kawanan-kawanan domba. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru kerana api telah melahap padang-padang rumput di gurun. Nyala api telah menghanguskan segala pokok di padang. Bahkan binatang-binatang padang menjerit kepadamu, kerana saluran-saluran air telah kering dan api telah melahap padang-padang rumput di gurun. Yoel bab 2. Tiuplah sangkakala di Sion, bunyikanlah penggara di gunungku yang suci. Biarlah seluruh penduduk negeri gementar, kerana hari Tuhan bakal mendatang, kerana hari itu sudah dekat. Suatu hari kegelapan dan kekelaman, suatu hari yang berawan dan pekat lantaran bala tentera belalang itu marah seperti kegelapan meliputi pergunungan. Belum pernah ada yang sedemikian sejak dahulu kala dan tidak akan ada lagi setelahnya sepanjang tahun-tahun turun-temurun. Di depan mereka
api melahap. Di belakang mereka, nyala api menghanguskan. Di depan mereka, negeri itu seperti Taman Eden. Tetapi di belakang mereka, gurun yang sunyi sepi. Tiada satu apa-apa pun yang terselamat daripadanya. Rupa mereka seperti rupa kuda. Seperti pasukan berkuda, demikianlah mereka berlari. Seperti berdegam-degumnya rata di atas puncak-puncak gunung, demikianlah mereka melompat-lompat. Seperti gemeretak nyala api yang melahap tunggul jerami, seperti bangsa yang kuat mengatur barisan perang. Bangsa-bangsa gementar di hadapan mereka. Semua muka berubah menjadi pucat. Mereka marah menyerang seperti para kesateria. Mereka memanjat tembok seperti para pejuang. Setiap orang menempuh jalannya dan tidak menyimpang daripada jalurnya. Mereka tidak dorong-mendorong, masing-masing berkawan mengikut jalannya. Mereka menghambur menerobos senjata musuh, namun barisan mereka tidak terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari di atas tembok-tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela seperti pencuri. Bumi gempa di hadapan mereka. Langit bergoncang, matahari dan bulan menggelap. Bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tenteranya. Pasukannya besar sekali dan pelaksana firman-Nya kuat. Hari Tuhan itu besar dan sangat hebat. Siapakah yang dapat menanggungnya? Sekarang juga, Demikianlah firman Tuhan. kembalilah kepadaku dengan seluruh hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan meratap. Koyakanlah hatimu, bukan pakaianmu, dan kembalilah kepada Tuhan Allahmu. Kerana Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah ruah kasih-Nya, dan sentiasa mengampuni dan tidak suka menghukum. Siapa tahu Dia sudi berpaling dan berbelas kasihan, serta meninggalkan berkat, yaitu persembahan bahan makanan dan persembahan minuman bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah nafiri di Sion, laksanakanlah puasa yang suci, adakan perhimpunan jemaah yang suci. Kumpulkanlah umat, sucikanlah jemaah itu. Himpunkanlah para tua-tua, kumpulkanlah kanak-kanak bahkan juga anak-anak yang menyusu. Biarlah pengantin lelaki keluar dari biliknya dan pengantin perempuan dari bilik tidurnya. Biarlah para imam, yaitu para petugas Tuhan, menangis di antara serambi dengan mazbah, serta berkata, Ya Tuhan, sayangilah umat-Mu. Janganlah menjadikan harta pusaka-Mu suatu celaan, suatu ibarat di antara bangsa. Mengapakah orang harus berkata antara suku-suku bangsa, di manakah Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu kerana tanahnya, lalu berbelas kasihan kepada umat-Nya. Tuhan menjawab dan berfirman kepada umat-Nya, Sesungguhnya, aku akan mengirimkan kepadamu gandum, air anggur, dan minyak, sehingga kamu akan kenyang dengan semuanya itu. Aku tidak akan lagi menjadikan kamu suatu celaan antara bangsa-bangsa. Tentera dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuhalaukan ke tanah yang gersang dan sunyi sepi. Barisan depannya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Bau busuknya dan bau hanyirnya akan naik, sebab dia telah melakukan hal-hal yang besar. Jangan takut, wahai tanah, bergembiralah dan bersukacitalah, kerana Tuhan telah melakukan hal yang besar. Jangan takut, wahai binatang-binatang liar, kerana padang-padang rumput di gurun telah bersemi. Pokok menghasilkan buahnya, pokok arah dan pokok anggur memberikan kekayaannya. Wahai Bani Sion, bergembiralah dan bersukacitalah kerana Tuhan Allahmu, kerana Dia mengurniakan kepadamu hujan awal musim dengan adilnya. Dia menurunkan hujan bagimu, hujan awal musim ataupun hujan akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pembantingan tuaian akan dipenuhi gandum,
tempat-tempat pemerasan akan berkelimpahan air anggur dan minyak. Aku akan memulihkan bagimu tahun-tahun yang dilahap oleh belalang besar, belalang pelahap, belalang pemusnah, dan belalang pengerat, yaitu pasukanku yang besar, yang telah kukirimkan kepada kalangan kamu. Kamu akan makan banyak-banyak sampai kenyang dan memuji nama Tuhan, Allahmu, yang telah melakukan keajaiban untukmu. Umatku tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku hadir di tengah-tengah Israel, bahwa akulah Tuhan, Allahmu, dan tidak ada yang lain. Umatku tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Setelah itu akan berlaku bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, sehingga anakmu lelaki perempuan akan bernubuat, orang tuamu akan bermimpi, dan orang mudamu akan melihat penglihatan. Juga ke atas hambaku lelaki perempuan, aku akan mencurahkan rohku ketika itu. Aku akan menunjukkan keajaiban di langit dan di bumi, darah dan api, serta kepulan-kepulan asap. Matahari akan menjadi gelap, dan bulan menjadi seperti darah sebelum tiba hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka akan terjadi kelak, semua orang yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada orang yang terselamat, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan dalam kalangan yang tertinggal itu akan ada mereka yang dipanggil Tuhan. Yoel bab 3. Sesungguhnya pada masa itu dan pada ketika itu, ketika aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, maka aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan membangkitkan dengan mereka di sana dalam hal umatku dan harta pusakaku Israel, kerana segala bangsa itu telah mencerai-beraikan mereka antara bangsa-bangsa dan telah membahagi-bahagikan tanahku. Mereka telah mencabut undi atas umatku, menyerahkan anak lelaki demi perempuan pelacur, dan menjual anak perempuan demi air anggur agar mereka dapat minum. Apa pula urusan kamu dengan aku, wahai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah Filistin? Adakah kamu mahu mengadakan pembalasan kepadaku? Jika kamu membuat sesuatu pembalasan atasku, dengan bersegera lagi pantas akan aku membalikkan pembalasan kamu itu kepadamu. Kamu telah mengambil perak dan emas milikku, dan membawa khazanah dan harta berharga milikku ke dalam kuil-kuil kamu. Kamu telah menjual Bani Yehuda dan warga Yerusalem kepada pihak Yunani untuk menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya, aku akan menggerakkan mereka dari tempat ke mana kamu menjual mereka. Aku akan membalas perbuatanmu itu kepadamu. Aku akan menjual anak-anakmu lelaki perempuan kepada Bani Yehuda. Mereka pula akan menjual anak-anakmu itu kepada orang Sheba, kepada sebuah bangsa yang jauh, kerana Tuhan telah berfirman. Maklumkanlah hal ini dalam kalangan bangsa. Tahbiskan dirimu untuk berperang. Kerahkanlah para kesatria. Biarlah semua pejuang tampil untuk marah. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau pemangkas kamu menjadi tombak. Biarlah orang lemah berkata, Aku perkasa. Bersegeralah datang, wahai segala bangsa dari segala jurusan, dan berkumpullah di sana. Bawalah para kesatriamu turun, ya Tuhan. Biarlah bangsa-bangsa dikerahkan dan maju ke lembah Yosafat, kerana di sanalah aku akan bersemayam untuk mengadili segala bangsa dari segala jurusan. Ayunkanlah sabit, kerana tuayan sudah masak. Mari, mengiriklah, kerana tempat pemerasan anggur sudah penuh. Tempat-tempat pemerasan anggur kelimpahan, kerana besarnya kejahatan mereka. Begitu ramai sekali orang di lembah penentuan.
hari Tuhan sudah dekat di lembah penentuan. Matahari dan bulan menggelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum bak guruh dari Sion, dan memperdengarkan suaranya dari Yerusalem. Langit dan bumi akan bergoncang, tetapi Tuhan ialah tempat berlindung bagi umat-Nya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, Allahmu, yang bersemayam di Sion, gunungku yang suci. Yerusalem akan menjadi suci, dan orang asing tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi, gunung-gunung akan menitiskan air anggur baru, dan bukit bukau akan mengalirkan air susu. Semua alur sungai Yehuda akan mengalirkan air. Sebuah mata air akan memancar daripada bait Tuhan, lalu mengairi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom menjadi gurun gersang yang sunyi sepi, kerana kekerasan mereka terhadap Bani Yehuda, kerana mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di negeri mereka. Tetapi Yehuda akan dihuni untuk selama-lamanya, dan Yerusalem selama turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum lagi kubalas, kerana Tuhan bersemayam di Sion.